merujuk pada muka surat 6. Kebaikan mempelajari ilmu tasawuf. Ya. Kebaikan mempelajari ilmu tasawuf. Apa kebaikan mengaji ilmu tasawuf? Ya. Secara kasar ni kita kata tasawuf ni sebagai ilmu, dia sebagai hakim antara fiqh dan juga tauhid. Antara fiqh dengan tauhid ni, hakim dia adalah tasawuf. Orang ada fiqh, ya, orang ada tauhid, mengaji sifat 20, mengaji fiqh, ya. Tapi ya, InsyaAllah kita sambung pada muka surat 2. Surat 2 atas sekali. Yang seterusnya beliau menjelaskan. Yang ini ungkapan daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali daripada muka surat 1 di bawah tu. Secara lebih khusus Imam menyebut akhlak sebagai ta'arif akhlak. Ilmu yang kita sedang memperbincangkan, perkatakan ini, mempelajarinya adalah ilmu akhlak, bab akhlak, tentang adab dan akhlak. Itu yang paling penting. Maka definisi ta'arif kepada akhlak yang sudah disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan seterusnya kata beliau, fa in kanatil hay'atu bihaitsu tasduru anhal af'alul jamilatul mahmudah aqlan wa syar'an summiyat khuluqan hasanan. Jika tabiat tersebut timbul daripadanya perbuatan-perbuatan yang baik, lagi terpuji mengikut akal dan syarak, ya, tabiat tersebut dinamakan dengan akhlak yang baik. Wa in kana sadiru anha al-af'alul qabihatu summiyatil hay'atu allati hiya masdaru khuluqan sayyi'an. Jika timbul daripadanya perbuatan-perbuatan yang buruk, ini tabiat yang menjadi sumber timbulnya perbuatan-perbuatan yang buruk, itu dinamakan dengan akhlak yang buruk. Ini datang daripada hati kita sendiri, ya. Maknanya hati itu perlu diberikan rawatan, perlu diberikan perhatian dengan penyucian, tazkiyah, di samping menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji serta mengikis sifat-sifat yang terkeji. Dan ketika itu kita mendekatkan diri kepada Allah dengan munajat dan berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu peranan hati yang difokuskan dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Itu kata Imam Ghazali lah, ya. Oleh itu akhlak mengikut Imam Ghazali ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi akhlak ni ada dua. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Ya. Suatu perkara penting, sifat-sifat yang menjadi sumber utama keluarnya akhlak terpuji. Ya, akhlak yang baik akan terpancar apabila seseorang memiliki 4 sifat dasar. Dia kena ada 4 sifat dasar paling penting. Ya, dalam diri kita tu kena ada 4 sifat dasar. Paling mustahil. Yang pertama bijaksana, hikmah. Bijaksana, hikmah, ya. Dengan kebijaksanaan seseorang dapat membezakan yang benar dan yang salah dalam semua yang dia lakukan. Hikmah ini datang daripada Allah, bukan datang daripada kita sendiri. Kekuatan akal kita tidak mampu untuk menyelam ataupun untuk menawan sifat yang disebut sebagai bijaksana, hikmah. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, tu'til hikmata man yasha'. Allah juga memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang Allah beri akan dia hikmah, maka dia akan mampu melakukan kebajikan yang banyak. Hanya hikmah daripada Allah.
bukan daripada guru, bukan daripada kitab, bukan melalui mana-mana unsur makhluk. Dia datang daripada Allah sendiri. Ya, bila ada hikmah, kita akan memahami lebih jauh akan hakikat suatu ibadat, hakikat suatu perkara, kita akan dapat faham. Itu dalam bahasa Melayu kita panggil bijaksana. Kalau kita terjemah kepada bahasa Melayu ni, kita tak nampak begitu luas. Tapi kita kalau ikut daripada bahasanya hikmah bahasa Arab sendiri, maka kita akan dapat faham lebih jauh. Ya, hikmah ini kita dapat mengerti suatu ibadat kita buat, kita akan dapat hikmah. Kenapa ibadat itu? Contohnya kita mengangkat tangan dan takbir. Allahu Akbar. Kita hanya tahu hukum dia apa. Di persegi syariat, dari segi hukum fiqh, hukumnya adalah sunat. Kalau dalam sembahyang dipanggil sunat hayat. Sunat hayat, riasan sembahyang. Tak lebih dari itu. Tapi apa hikmahnya? Apa hikmah yang kita angkat tangan ini? Kerana dua perkara. Pertama, kita mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Kerana kita sedang bermunajat dengan Allah. Ya, kita sedang menghadap Tuhan yang Maha Agung. Sebab kita sudah hafal lafaz pada awal, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Maka itu kita putuskan hubungan kita dengan dunia, maknanya fungsi akal sudah tidak lagi diperlukan dalam ibadat. Bila kita menghadap Allah, kita tidak perlu lagi kepada akal. Karena akal fokus sasarannya adalah dunia. Akal fokus sasarannya adalah dunia. Jadi bila kita angkat tangan tu, seolah-olah kita mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Karena aku sedang aku berada di alam malakut, alam malaikat. Aku sedang bermunajat dengan Tuhan yang Maha Agung. Itu artinya angkat tangan. Ya. Dan rahsianya lagi dapat kita lihat sendiri dalam tapak tangan kita sendiri. Ya. Dan kekuatan tapak tangan itu sendiri meliputi kekuatan luar biasa. Ada 3 anggota pada diri kita ini, dia menguasai seluruh jasad anggota kita. Ini ilmu tambahan. Ya. Pertama, tangan. Kedua, mulut. Ketiga, mata. 3 anggota ini, mata dan satu lagi telinga. 4. Ada 4. 4 anggota ini dia menguasai seluruh jasad kita. Ya, seluruh jasad kita, tuan-tuan. Pertama, tapak tangan kita sendiri. Tapak tangan, ya. Kalau kita ambil daripada segi, kita tengok betapa besarnya tapak tangan ni, sebab dia punya semua unsur-unsur. Kita punya diary, kita punya biografi, kita punya takdir ada dalam tapak tangan. Tapak tangan ni. Tapak tangan, ya. Berarti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, dia ada ilmu tu. Jadi dia pernah ramal kepada sahabatnya, kamu akan hidup sekian lama, kamu akan mati pada sekian umur, kamu akan mati pada sekian hari, dan ketika dan saat itu dia. Imam Syafi'i, tuan-tuan. Ya. Betul. Kawan dia pun catat. Apa dia kata? Hari, tarikh, hari, jam, bila, di mana, dia catat. Betul. Sampai masa tu kawan dia mati. Imam Syafi'i. Dia bakar habis kitab. Kitab yang dia tulis tu, pasal bab ni dia bakar. Takut kita ambil. Ya? Kita ambil buat menyaga lah. Ya? Panggil orang macam tengok nasib. Tapi terlepas juga lah hari ni. Ilmu palmistry, tengok tapak tangan kan. Ya? Itu kepentingan. Itu dia punya hikmah. Ya? Faham ni. Baru kita tahu kenapa kita angkat tangan tu. Ya? Kenapa sembahyang kita suruh angkat tangan? Rupanya besar. Fungsi tapak tangan itu cukup besar. Ya? Kalau dalam latihan jasmani, kita yang sibuk ni tak ada masa nak pergi berjalan, jogging betul. Ya. Kita boleh guna tapak tangan untuk senaman. Tapak tangan saja. Ya. Mengikut kaedah dalam ilmu kesihatan, dia orang dapat pesan tapak tangan ni kita boleh guna untuk
untuk senaman diri kita sendiri. Tak payah kita bergerak, tak payah kita berjalan, kita duduk macam ni, kita boleh buat kerja. Hanya kita buang masa lebih kurang dalam 1 jam. Nak buat semualah, latihan-latihan itu memakan masa 1 jam dalam pergerakan yang lebih kurang 31 pergerakan tapak tangan. Ada yang macam ni, ada yang macam tu, nampak tak? Ada yang macam tu, ya, itu dah. Maka itulah tapak tangan kelebihannya. Dia kawal semua. Kita tak payah berjalan tau. Ya? Guna tapak tangan saja untuk jantung, untuk paru-paru, untuk hati, ya, untuk mata. Ya, masya-Allah. Ya. 31 kaedah latihan cuma pakai tapak tangan. Betul tak? Dan dia boleh rawat penyakit. Ya, kita guna tapak tangan yang kanan boleh rawat penyakit kita sendiri. Begitu pentingnya kita kaji begitu luas, ini kita panggil hikmah. Faham ya? Kalau kita faham begitu, barulah kita nak angkat tangan betul. Nak sembahyang kita begitu merasa begitu penting angkat tangan. Ya? Ya? Kemudian dia kena sentuh pula telinga kita ni. Ya? Berarti pada tapak tangan dia ada hubung kait dengan telinga. Sebab tu dalam wudu, saya dah sebut banyak kali ya. Mengikut dalam Arsyad Al-Manjari dalam kitab fiqah dia, basuh telinga dan wudu 12 kali. Itu dia lah. 3 kali waktu basuh muka, 3 kali waktu kita sapu kepala, 3 kali kita nak masuk dalam parit telinga, dan 3 kali lagi lubang telinga. 12 kali. Kita tak sedap pun lah. Kenapa telinga lebih? Seluruh urat-urat kita di tubuh badan kita ini ada join dengan telinga. Nampak tak? Ya? Dia memberi kesan. Telinga memberi kesan sangat besar. Dengan telinga kita boleh berjalan. Dengan telinga kita boleh bekerja. Dengan telinga kita boleh mengenal barang. Dengan telinga kita boleh menilai barang. Betul tak? Banyak. Maka kita angkat takbir, disuruh sentuh sikit. Ni, ibu jari kita ni sentuh sikit cuping telinga. Itu cara letak Nabi ya. Ya. Ataupun hujung telunjuk ni, ya, hujung telunjuk di bawah telinga. Itu paling nombor bawah. Nombor 3 macam ni lah. 3 cara angkat tangan. Hadis Nabi. Ada hadis. Nampak ya? Bukan kata reka-reka. Nabi buat 3 cara. Jadi ulama pasal apa ada 3 cara Nabi buat? Kerana ada hubung kait dengan jasad kita, tuan-tuan. Orang tak nampak ni tak mau angkat tangan. Ya. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Hanafi. Maaf, Imam Hanafi dia cuma angkat tangan sembahyang sekali je, mula. Allah, kemudian tak angkat tangan dah sampai habis. Ya, murid dia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak ikut dia, nampak? Bukanlah Imam Hanafi tak nampak. Nampak tak? Mungkin dia tak tahulah perkara itu lebih jauh. Imam Syafi'i nampak. Imam Maliki menyerupa juga. Ya. Maka tu Imam Syafi'i menyuruh kita angkat tangan pada 4 tempat dalam sembahyang. Pertama takbiratul ihram, kedua sebelum kita rukuk, ketiga kita bangun i'tidal, keempat kita bangun untuk rakaat yang ketiga. Sunat angkat tangan. Angkat tangan betul-betul. Yang angkat tangan dekat tu, ada orang angkat action je. Depan Tuhan, depan Allah dia menghadap, dia tak tahu dengan siapa dia sedang menghadap, ya. Allahu Akbar. Dekat tu kan. Sami Allahu Alhamdulillah. Ya. Macam pelikih tengok Tuhan tu tak ada nilai. Mana dia tak ada ilmu, tak ada hikmah. Tak ada hikmah lah tu. Maka dia tak tahu nilai angkat tangan macam mana. Sebab tu kita perlu, kena pengajian ni kita kena mengaji sungguh. Tak istimewa bab sembahyang tu lah. Sebab sembahyang tu satu ibadat yang kita menghadap langsung dengan Tuhan. Lain-lain ibadat kita tak menghadap langsung. Zakat kita tak menghadap langsung dengan Tuhan. Puasa kita tak menghadap langsung dengan Tuhan. Betul tak? Haji pun kita tak menghadap langsung dengan Tuhan. Sembahyang kita menghadap langsung dengan Tuhan. Nah. Tentulah ibadat itu punya rahsia dan hikmah yang cukup banyak. Jadi kita perlu yang pertama sekali, kata musannif yang kita mengaji sekarang ni, pertama kali untuk membentuk akhlak kita adalah hikmah.
Kalau tidak ada hikmah, kita tak akan jumpa semua kebaikan-kebaikan dalam agama. Ya, tidak ada. Maka itu dia perlu kepada pengajian yang formal. Ya, macam kita sekarang, kita baca kitab itu pengajian yang formal. Tak pakai kitab ni bukan mengaji. Dia dengar macam dengar khutbah. Khutbah mana kita bawa kitab? Pasal dia bukan mengaji. Dia nasihat 10 minit. Betul tak? Tapi ini kuliah, majlis ilmu. Tak tuntut ilmu kena ada kitab. Tak ada kitab untuk ilmu apa? Lagi tak dapat hikmah. Ilmu pun tak dapat, hikmah pun tak dapat. Nampak? Itu paling penting. Sebab tu kita kena pakai kitab. Ya, itu paling penting sekali lah. Paling penting kita kena ambil faham. Baik. Kemudian yang pertama, kebijaksanaan seseorang dapat membezakan dengan benar dan salah semua yang dia lakukan. Kedua, daripada sifat ini lahirnya sifat dermawan, sabar, keteguhan hati, berani menanggung bebanan dan lain-lain. Dengan hikmah juga kita akan jadi seorang yang dermawan. Kita sedekah, kita tahu pasal apa kita sedekah. Kita keluar duit, kita sedekah, infak sabilillah. Kita tahu kenapa kita infak. Ini hikmah dia. Bila ada hikmah, kita mau buat kerja tu. Tak tahu hikmah, kita tak mau buat. Nampak tak? Itu paling penting. Sabar, kita akan sedia menghadapi apa-apa cabaran dan kita akan guna kekuatan sabar kita. Keteguhan hati, berani menanggung bebanan dan lain-lain. Kita sedia menghadapi apa-apa juga tentangan, ancaman, ya. Kita akan sedia menghadapi. Adanya sifat berani. Orang ada hikmah ni dia berani. Orang tak ada hikmah dia penakut. Ya. Itu dia. Yang ketiga, jika tidak ada kebijaksanaan, maka akan timbul sifat kedekut. Ya, tidak sabar, tidak bijaksana dalam melakukan sesuatu. Itu yang pertama kita panggil, kita perlu bijaksana, kena cari. Hikmah ni kita kena cari. Ya, melalui mana? Melalui ilmu. Melalui pengajian a'am, ta'alum ilmu mesti dipelajari. Baru kita akan jumpa hikmah. Kalau kita tidak melalui ilmu, kita tak akan jumpa hikmah. Sampai bila-bila. Sebab hikmah di tangan Allah. Bukan tangan makhluk, bukan tangan tok guru. Ya, bukan tangan ustaz. Jadi kena faham dulu. Kedua, berani. Dia panggil syaja'ah. Ya, akhlak yang terbaik adalah syaja'ah, berani. Ya, berani. Itu yang pertama. Pertama, dengan keberanian seseorang dapat mengalahkan kekuatan nafsu amarahnya sehingga amarahnya itu akan mengikut dan tunduk kepada petunjuk akal. Berani ini dia tidak akan mau mengalah, dia akan terus berjuang, dia akan terus berjihad. Itu kita panggil berani. Ya, ya, itu paling penting. Dalam istilah tasawuf dia panggil tamakkun. Tamakkun. T-A-M-A-K-K-U-N. Tamakkun. Ya, tamakkun ni banyak kita duduk dengar lagi lah. Yang cerita-cerita perubah, cerita-cerita perubah ni banyak lah. Ya, cerita apa? Gul Bakawali. Ada filem kan. Ya, nak pergi cari satu bunga. Semata-mata kena rawat Tuan Puteri. Hero lebih. Ya, hero pun keluar. Nak pergi cari bunga apa? Gul Bakawali. Habuan nak rawat Tuan Puteri. Tuan Puteri tidur, tak bangun-bangun. Dalam keadaan koma. Nak bangun dia kena pakai bunga. Nak pergi cari bunga tu kena lalui bagai-bagai macam ujian sampai kena lawan dengan naga. Nampak? Kena lalui berbagai-bagai. Kalau api apa semua kena dia rentangi. Ya. Itu cerita perubah lah tu. Ya. Dalam tu ada apa? Hero ni. Hero yang nak pergi cari bunga tu dia kena ada sifat apa? Tamakkun. Ya. Dan demikian juga berlaku kepada secara sirah kalau kita lihat berlaku kepada kepada Tariq bin Ziyad, sahabat Nabi. Tariq bin Ziyad. Dia keluar dengan 700 armada. Ya, satu angkatan armada yang besar dengan 700 kapal. Dia menyeberangi sampailah Laut Merah, sampailah kepada terusan Suez. Ya, sampai kepada satu bukit, sekarang ni namanya Bukit Gibraltar. Gibraltar. Sampai di situ dia bakar habis 700 kapal. Bakar.
Dia bertanya siapa? Bakat kapal yang kita tak akan balik. Kita akan terus. Nampak? Nah, kita tak akan patah balik. Sebab agama Allah ni kita mesti dedahkan, kita mesti dakwahkan, kita mesti bawa terus. Tak boleh sekerak jalan. Ya? Macam kita kalau makan gaji tugas-tugas ni, habis tugas macam pegawai penjaga maksiat kan. Dulu kita ada masalah, panggil dia lah pegawai penjaga maksiat. Bila dia dah retire, dia dah berhenti, kita pergi panggil dia, kita saya tak ada apa lah ni, tak boleh buat. Ini bukan dia. Ini bukan tamakun. Dalam Islam tak boleh macam tu. Ya. Perjuangan mesti diteruskan. Tak boleh patah balik. Kita akan terus, ya. Inilah kekuatan yang ada kepada Brigade Al-Qassam sekarang yang sedang menentang Israel. Ya, Brigade Al-Qassam ni dia punya matlamat dia satu ya. Kamu tarik kaki, tidak baca kitab. Tahu tak? Nah, dia matlamat dia satu ya. Kita berjuang untuk syahid, itu dia. Sebab Allah janji syahid. Israel berjuang untuk hidup. Tentera Israel berperang kerana nak hidup, nak bolot ke dunia. Tapi Brigade Al-Qassam, tentera-tentera mujahidin Islam, berjuang untuk syahid. Sama ada kita menang atau kita syahid, antara dua. Nampak? Kata nak berhenti, patah balik, tidak. Sebab tu jadi satu dosa besar. Kalau seorang tentera lari daripada medan peperangan, tergolong dalam satu di antara dosa besar yang sebelah. Dosa besar yang sebelah, salah satu daripadanya lari daripada medan peperangan. Nampak? Kerana takut mati. Itu dah nampak tak? Faham ya? Itu perjuangan Islam. Dia kena berjuang. Dia kena terima dua ya. Menang atau kita syahid. Nama nak patah balik? Tidak. Ini Islam. Ya, macam tu kita kena ada sifat apa dia panggil sifat tamakun. Inilah yang diartikan dengan berani, akhlak yang sangat terpuji. Faham ya? Yang kedua, daripada sifat inilah lahirnya sifat sanggup memikul tanggungjawab yang diamanahkan. Ya. Daripada sifat inilah lahirnya sifat sanggup memikul tanggungjawab yang diamanahkan. Kalau orang berani baru sanggup terima amanah. Orang tak berani ni dia tak mau terima tanggungjawab. Ya. Tak mau terima tanggungjawab, tak sanggup terima tanggungjawab, tak sanggup terima amanah. Kerana dia tak berani. Kerana dia tak tahu kata segala apa juga pertolongan itu mesti datang daripada Allah. Kita sebut dalam sembahyang 17 kali paling minima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua kami sembah, akan dikau jua kami mohon pertolongan. Nak takut apa? Kita sudah ada ya pertolongan yang besar daripada Allah. In tansurullah yansurukum. Kiranya kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Tolong tegakkan agama Allah. Tolong tegakkan perjuangan. Tolong tegakkan jihad sabilillah. Nampak tak? Tolong tegakkan kalimah Allah. Nampak tak? Ini paling penting. Itu kita panggil syaja'ah, berani. Ya, faham ya? Baik. Itu nah. Kalau kita pergi di Masjid Al-Aqsa, sebelum Masjid Al-Aqsa itu ada satu signboard besar, satu board besar ditulis. Dia tulis di atas, dia kata masyarakat orang-orang timur berani. Orang-orang timur, kita lah. Orang-orang timur berani. Nampak? Orang-orang Arab munafik. Dia tulis, buat tu besar, tulis tak sah. Sebelum Masjid Al-Aqsa tu, tulis besar. Orang-orang Israel pengecut. Tak ada siapa pergi kacau buat macam tu lah. Dia tulis di atas orang-orang timur berani. Nampak tak? Orang-orang Arab munafik. Itu dia, itu yang munafik kan? Yang jadi sekarang di Palestin, berapa negara Arab yang tolong? Tak ada. Ya, semua pakat tengok daripada jauh ya. Tak tolong ya. Tidak ada sifat ghirah, sayang. Sifat sayang kepada Islam itu tak ada. Sayang kepada saudara Islam itu tak ada. Tak ada sayang. Betul Nabi tekan ya, antara iman itu adalah kamu berkasih sayang. Antara tandanya kamu beriman, kata Nabi, ialah berkasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang, kamu belum beriman lagi. Nampak ya? Ini berlaku sekarang. Ya. Semua negara-negara Arab keliling tidak
membantu. Yang bantu semua negara yang berfaham Syiah. Iran, Yaman. Mereka yang ambil berat hari ini. Nampak? Negara lain, Abu Dhabi, ya, Oman lagi tak, ya, Bahrain lagi tidak, Dubai lagi tidak, ya. Qatar gagah-gagah lah ada bunyi sikit. Itu semua negara Arab. Keliling Israel, keliling Gaza, tapi tak boleh tolong. Kerana tidak ada sifat syaja'ah, tak berani. Nampak ya? Faham ya? Kita tak tanam sifat itu sendiri, kita tak sanggup memikul amanah, kita tak sanggup, ya. Kita lebih takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah. Nampak? Takut. Kerana dia attack, dia pembantu tolong attack semua, nanti mungkin negara-negara barat akan serang mereka. Mereka takut berlaku perangan, ya. Habis bersedia ada perangan untuk apa? Dia pun ada juga ada perangan yang hebat. Untuk apa? Ya, untuk kepentingan diri lah. Cakap tu saja. Wasianya kita kena bersedia untuk berjihad. Ya, itu di antaranya. Ya, na'udzubillah. Baik. Begitu sentuh sikit keadaannya. Yang ketiga, jika tidak ada keberanian iaitu penakut, maka akan lahirlah akhlak-akhlak yang tidak baik seperti sombong, ujub, menghina orang lain, kurang percaya kepada diri sendiri, berasa terhalang ketika melakukan kebaikan dan lain-lain. Itu nombor 3. Jika tidak ada keberanian iaitu penakut, akan jadi beginilah. Sebab itu kita perlu kepada sifat berani. Antara dikatakan akhlak, seorang yang betul-betul berakhlak baik, berakhlak Islam, dia ada hikmah pertama, kedua dia ada berani. Hikmah mesti dengan ilmu, berani mesti dengan jihad. Yang ketiga, menjaga harga diri, iffah. Ya. Iffah ni merupakan satu sifat yang paling penting, iaitu berhati-hati, berjaga-jaga dan amat meneliti sedia bersedia awal. Sediakan payung sebelum hujan. Ini iffah. Ada faham ya? Sediakan payung sebelum hujan. Ini iffah. Nampak? Maknanya belum jadi kita kena sedia. Kita kena ada peringatan. Ingat. Jaga-jaga. Belum tak? Belum masa waktu, kita sudah siap sedia untuk menghadapi waktu. Sekarang ni waktu maghrib, kita sudah ada sedia untuk menghadapi Isya. Sudah Isya pula, kita tidur, kita akan bersedia untuk menghadapi subuh. Ini kita panggil iffah. Nampak? Bukan lupa. Allah, aku tak tahu hari ni Jumaat, sampai tahap tu ada. Dia lupa Jumaat. Nampak? Punya doa Khalid hari ni Jumaat, aku lupa lah Jumaat hari ni. Ini makhluk apa ni? Ini makhluk apa ni? Nampak tak? Orang ni tak ada Tuhan kau lah. Ini bukan iffah. Iffah ni, sebab tu Nabi kata, apabila satu orang hadir sembahyang Jumaat, mengambil wuduk dengan baik di rumah, sebelumnya dia mandi lagi dengan perpakaian yang indah, hadir kepada Jumaat, dekat dengan mimbar, mendengar khutbah dan bersembahyang, nampak tak? Dengan selesai sembahyangnya daripada itu dan kembali dia ke rumah, maka dia mendapat pahala ganjaran, diampun oleh Allah dosanya. Jemaah ni sampai Jumaat akan datang. Tuhan bagi advance saja. Jemaah ni sampai Jumaat ditambah lagi 3 hari, jadi 10 hari. 10 hari depan dia dah dapat pengampunan. Sebab dia akan bersedia untuk Jumaat yang akan datang. Syaratnya orang ni orang yang bersedia dah. Jumaat ni habis, ya, dia sudah ada dalam kepala dia. Jumaat akan datang, kalau Tuhan bagi panjang umur, Jumaat akan datang, aku nak hadir lagi sekali. Ini kita panggil iffah. Faham ya? Mana-mana tempat yang ada unsur-unsur haram, unsur-unsur yang syirik ataupun unsur-unsur yang syubhat, dia tidak akan sampai tempat. Mana-mana tempat yang ada unsur-unsur syirik, ada unsur-unsur syubhat, ada unsur-unsur yang haram, dia tidak akan hadir tempat itu. Mana-mana program yang ada unsur-unsur syirik, yang ada unsur-unsur syubhat, ada unsur-unsur haram, dia tidak akan libatkan dalam program itu. Mana-mana kumpulan, ya, yang mana kumpulan itu ada melibatkan kerja-kerja yang melibatkan kerja-kerja yang haram, kerja-kerja yang syirik, kerja-kerja yang syubhat, dia tidak akan sertai kumpulan itu.
Ini kita panggil ifah. Ya. Kalau orang memang dia bisa minum arak, dia dah taubat daripada arak, jalan-jalan mana yang ada kedai arak dia tak lalu. Itu dia. Sampai tak lalu lagi arak, kita suruh pergi jalan tak payah. Ikut no. Nampak? Pasal apa? Ada kedai arak. Ya, di Iraq, ya, di Baghdad tu ada satu jalan nama dia Abu Nawas, Syari' Abu Nawas. Jalan Abu Nawas. Nama jalan tu. Ini sahabat saya sendirilah. Dia pergi belajar di Iraq. Hari dia sampai di Iraq, dia buat orientasi sikit lah, nak pergi tengok kenal tempat-tempat. Dia dengar dah kata ada nama jalan Abu Nawas. Dia pun habaq kat dalam taksi, hang tolong bawa aku pergi jalan Abu Nawas. Dia bertaksi dia perhati 2-3 kali, betul yang nak pergi? Aku nak pergi. Okey, aku bawa orang pergi. Sepanjang-panjang jalan Abu Nawas tu banyak kedai-kedai arak. Nampak? Rupanya Abu Nawas ni tak arak. Maka tu jalan tu ibu nama dia. Tu dia. Jadi orang ni dia bila lalu dah jalan tu tengok-tengok kedai arak, lain kali tak lalu dah. Nampak tak? Bahasanya jalan tu lah dekat nak pergi ke dia punya kampus. Memandangkan ada kedai arak jalan tu, dia tak mau lalu. Dia lalu jalan dia. Ini kita panggil ifah. Dia faham? Sebab tu ada doa. Allahumma inni as'alukal afwa wal afa wal afafa wal ghina. Ada sebut kan? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ada doa. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Tu hadis Nabi tu. Ya, minta berlindung. Ya. Mohon kepada Allah ketakwaan, ya, dan berlindung kepada Allah sifat ifah, ya, dan tipu kepada Allah Subhanahu wa taala sifat afiat dan juga sifat kaya jiwa. Itu kita minta doa Nabi tu, doa Rasulullah. Bagus kita baca doa tu lepas sembahyang, ya. Patutlah. Itu yang kita kena berlindung, kita mohon kepada Allah. Jadi maknanya disebut sebagai sifat berani, ifah, ya. Belum jadi, maka Tuhan sebut dalam Quran, "Fala taqrabuz zina", jangan kamu hampiri zina. Tuhan tak kata jangan berzina, Tuhan kata jangan hampir zina. Makna kata apa-apa unsur yang boleh bawa kepada perzinaan, jangan kamu dekat. Tempat-tempat maksiat yang boleh bawa kepada perzinaan, jangan pergi tempat itu. Kumpulan-kumpulan yang boleh bawakan kepada unsur maksiat yang kita zina, jangan campur kumpulan itu. Orang nak buat apa-apakah, ya, program tu ada unsur-unsur yang menyebabkan penibatan campur laki-laki perempuan, ya. Itu boleh bawa kepada zina. Sekurang-kurang zina apa? Zina mata, zina tangan. Nampak tak? Zina bukan kita hanya berhubung laki-laki perempuan saja. Ya, mata duk tengok benda yang haram pun zina juga. Telinga dengar benda-benda yang haram pun zina juga. Ya, itu dia. Ya, ini kita kena faham. Jadi daripada unsur-unsur inilah yang akan bawa kepada zina yang hakiki. Faham, Itu kita nak faham begitu. Baik, sambung. Yang kedua. Yang ketiga, menjaga harga diri. Dia panggil ifah, kita baca dah ifah ni. Ya, iaitu dengan sifat menjaga harga diri, seseorang akan berusaha untuk bersopan santun seperti diajarkan syariat. Kedua, daripada sifat ini lahirlah berasa malu. Ya, ketika melakukan sesuatu yang tercela, sabar, pemaaf, qanaah, wara', lemah lembut, selalu membantu orang lain dan tidak tamak. Ini sifat ifah. Ya, sifat ifah. Ya, sifat ifah ni kita bantu tolong orang miskin ni supaya dia tidak meminta-minta kepada orang. Kita rasa malu orang yang minta sedekah ni, kita rasa malu dia minta sedekah. Orang Islam minta sedekah. Nampak tak? Tu kadang-kadang saya tengok ada kita pergi dekat bank-bank kan. Nanti ada orang kubur depan tu dengan tabung. Orang Islam buat kerja. Orang lain tak buat kerja tak? Taruh tabung anak yatim dan tabung apalah, bubuh depan pintu bank. Kita nak masuk bank, dia tengok dia. Islam ni bukan sampai tahap tu, bila bubuh tabung orang minta. Bukan. Ya, sampai tahap tabung lagi nak minta sedekah. Kita tidak ada sifat ifah, tak ada. Kita banding balik dengan masyarakat lain, ya, yang bukan Islam, masyarakat lain, mereka tak ada tabung-tabung begitu. Ya, kita tak tunggu depan tabung depan bank, tapi kita boleh kata kebanyakan, ya, sudah jadi satu trend. Bawa tabung, ditunggu depan tabung, untuk madrasah lah, untuk apa, ini bukan cara dia.
Kerana sifat Islam, orang Islam ni, dia ada sifat ifah, dia akan menderma bersedekah. Ya, sebab Tuhan dah sebut dalam Quran pada awal. Sifat orang yang bertakwa ni apa dia? Orang yang bertakwa ini dia punya sifat. Ya, dia ada 5 sifat dia. Orang yang bertakwa kepada Allah ni, dia punya 5 sifat ni mesti ada. Pertama, dia tidak ada keraguan kepada Al-Quran. Dia akan pegang terus. Tidak ada keraguan kepada Al-Quran, dia akan berpegang langsung kepada Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fi. Pertama. Nampak? Baru Tuhan sebut itu sebagai Quran, sebagai sifat. Al-Quran itu adalah Al-Huda. Al-Huda ada sifat pada Al-Quran. Kita nak Al-Huda. Siapa yang mendapat Al-Huda ni? Al-Quran ni. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, orang yang beriman kepada yang ghaib. Itu kena ada dulu. Orang yang beriman ni, orang yang bertakwa kepada Allah ni, dia sangat kukuh keimanan kepada perkara ghaib. Dia nak? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian mereka itu menegakkan salat dan menginfak dari apa yang Tuhan rezekikan kepada mereka. Ini sifat orang yang bertakwa. Pertama, tidak ada ragu-ragu. Ya. Kedua, dia terima Al-Quran sebagai Al-Huda. Ketiga, dia tegakkan salat. Dan keempat, dia infak sabilillah. Ya. Dan kelima, mereka memimpin diri mereka sendiri kepada kejayaan iman. Iman yang berjaya. Dia cuba pupuk bagaimana nak jadi iman yang berjaya. Kita tengok pada surah Al-Mu'minun. Buka Quran, surah Al-Mu'minun. Baru ada ayat-ayat yang Tuhan sebut bagaimana karakter, sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Iman yang berjaya. Bukan iman yang berjaya. Iman sukses. Qad aflahal mu'minun. Berkemenangan orang-orang yang beriman. Kan Tuhan kata. Siapa yang iman kemenangan, baru Tuhan tunjuk sifat-sifatnya. Ya. Antaranya lah, dia tidak akan buat perkara yang sia-sia. Duduk saja tak ada. Kata, aduh apa, Pak Su? Duduk saja. Tak ada nak buat apa. Duduk hayun, duit dia tengok. Kereta api. Dia duduk depan rumah. Tak ada buat apa. Habis-habis gagah sangat, duduk di bilik. Habis-habis tak ada gagah sangat, pergi kedai makan. Pergi kedai tom yam. Ini bukan sifat orang beriman. Ya, habis-habis sangat duduk di kopi. Nampak ya? Lekeh-lekeh sangat, tolak dam. Tolak dam lah. Tolak dam. Ya. Tak itu. Jadi toyol. Tolak dam ni jadi toyol. Nampak tak? Kita kita dulu tu. Ya. Salah satu daripada pencegah kepada toyol. Toyol lah ni cerita merapu je lah. Ya. Dia kata bila kita buah barang dalam drawer kita, duit ke apa ke, nampak tak? Kita tabuk kacang hijau. Tabuk kacang hijau. Nampak tak? Ada duit. Dia nak mencuri duit. Tapi dia tengok kacang hijau, dia main kacang hijau. Dia main sampai dia dah ghalit lah. Dia tak ambil duit tu, dia balik kosong. Nampak? Tu dia. Dia tolak kacang hijau. Macam main dam kan? Kita duduk kedai kopi pun, jadi toyol kedai kopi. Main dam. Buang masa betul-betul duduk main dam pula sampai 2-3 jam. Tu lah. Kopi orang gagah-gagah 2 gelas 2 cawan. Orang kedai boleh semak tengok dia. Ini bukan motif orang yang imannya berjaya. Itulah. Dipaham kan? Nampak kan? Jadi kita minta berlindung kepada Allah. Jangan ada benda sia-sia. Semua benda yang betul. Ya. Jom Ustaz pergi kena teh, tak payah di rumah pun ada teh. Ya. Saja-saja nak ikut pergi minum teh di kedai kopi tu, pergi buang 2 jam, 1 jam, ini satu tindakan yang tidak betul. Ya. Tindakan orang yang tidak berjaya dalam imannya. Betul lah. Dia buang masa, tak tahu nilai masa. Baik. Duduk berzikir pun tak apa, ya. Berzikir. Tu, ya. Sebab itu kita dah setiap pergerakan kita berzikir. Hatta dalam kita sedang bantu kereta pun. Kita sedang pandu kereta akan naik motor. Masa kita nak sampai ke rumah mungkin daripada tempat kerja mungkin makan masa sejam atau setengah jam. Jangan biar kosong setengah jam tu dengan bawa kereta.
Mulut kita kena berzikir kepada Allah. Nampak tak ya? Berzikir. Sambil bawa motor, mulut kita subhanallah, 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 subhanallah. Bagi ada isi, ada reti waktu. Masa tu ada reti. Nampak tak? Kerana kita ada 5 masa paling mustaq. 5 masa paling penting, tuan-tuan. Yang paling berharga dalam usia kita yang Tuhan bagi begitu terhad 60-70 tahun ni. Kita kena hargai 5 waktu. Jaga betul-betul 5 masa. Pertama, masa kita bermunajat dengan Allah, sembahyang. Waktu sembahyang tu adalah waktu yang paling bernilai, paling berharga dalam hidup kita. Betul tak? Sebab kita sedang menghadapi Tuhan. Maka tu buat sembahyang elok-elok. Tunaikan sembahyang dengan sempurna, dengan sebaik-baik mungkin. Sebab masa munajat itu masa yang sangat berharga. Itu yang pertama. Kedua, masa tidur. Tidur penting. Ya, sebab tidur ni merupakan satu gizi, satu vitamin maya, kekuatan, tenaga maya yang Tuhan bagi, ya, untuk mengukuhkan kita punya sel-sel supaya sel-sel kita dapat berehat dengan baik dan kita dapat mula menyambung kerja kalau kita umur panjang. Sehingga jadi sampai rawatan penyakit, ya. Hari ni trend sekarang ni banyak sakit-sakit dibagi tidur. Ya, kan hari ni. Sakit sikit masuk hospital, tidur. Dia bagi tidur. Betul? Betul. Hari ni baru dapat tahu nilai tidur. Tuhan dapat Quran dah. Ya. 1000 tahun, 1500 tahun yang sudah. Ya. Wa ja'alna naumakum subata. Tuhan kata dalam Quran. Kami jadikan tidur bagi kamu itu subata. Satu kerehatan yang cukup penting. Itu dia. Nampak tak? Hari ni baru kita nampak. Baru doktor-doktor pakar-pakar kita baru nampak. Rupanya tidur dia very important. Nampak. Orang nak rawat penyakit-penyakit berat, semua kena tidur cukup. Orang ada kanser, dia kena tidur cukup. Pukul 10, dia dah tidur. Baru boleh rawat kanser. Nampak tak? Ya, orang ada masalah pemikiran dia, kurang tenteram, ya, terganggu, ya. Maka dia kena tidur. Cukup tidur. Ya, siang tak boleh, jangan tidur. Elakkanlah. Ya, kalau boleh kita elakkanlah. Silakan muazzin. Setelah hormat dulu kita kumandangkan azan, kita sambung balik, ya, insya-Allah. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man sallallahu alaihi. Ya. Dan yang ketiga, menjaga harga diri, ifah. Yang ketiga, jika ia tidak ada sifat ifah ni, maka akan timbul daripada dirinya sifat tamak. Orang yang tidak ada ifah, dia akan ada sifat tamak, berhati busuk. Ya, nah, berhati busuk ni apa dia? Dengki. Ya, itu paling berat. Boros, banyak mubazir, kedekut pada perkara-perkara yang ma'ruf, riak pada amalan, suka membuka aib orang lain, ya, suka menunjuk-nunjuk menyebutkan keburukan orang lain, melakukan perkara yang lara, sia-sia, ya, hasad, na'udzubillah, paling berat punya penyakit. Kemudian mengumpat, ya, mengumpat ni kan dia nampak kelemahan orang, tak nampak kelemahan dia, maka jadilah mengumpat. Orang mengumpat ni sebenarnya dia nampak dia punya kelemahan, ya, tak nampak kecacatan dia. Dan sifat dia adalah tajassus, mencari-cari kelemahan orang. Ya, tuan-tuan hadirin boleh rujuk dalam surah Al-Hujurat. Ya, kalau kita tafsir di rumah, buka Quran, tengok tafsir surah Al-Hujurat. Bacalah daripada awal sampai habis tafsiran dia. Di situ kita akan dapat lihat, ya, betapa Allah sangat-sangat, ya, mendedahkan kepada kita perkara-perkara yang kita harus bersedia dan menolak bagi membentuk peribadi akhlak seorang muslim yang sempurna. Surah Hujurat. Ya, itu antara penting sangat-sangat, ya. Baik. Dan laginya kata tadi ini, ya, di antaranya kata tadi, merendah-rendah orang, tunduk kepada orang berada kerana kepaharan sesuatu daripada mereka. Ya. Orang ni buat kerja lara, hasad, mengumpat, mencaci, merendah-rendahkan orang lain, tunduk kepada orang yang berada. Nampak?
ya. Dia banyak kepada manusia-manusia, kepada orang yang berada, kerana ada kepentingan diri dia sendiri. Berkawan dengan orang kaya lah kita kata lah, itu paling penting. Kalau mengharap sesuatu daripada mereka. Ini merupakan sifat orang yang tidak ada sifat ifah. Ya, ifah ni masuk dalam sifat paling penting, dia panggil sifat ghirah. Nama dia ghirah. Ghirah bukan gairah. Gairah ni di makna lain. Ghirah ni cemburu. Sifat cemburu kepada agama. Kena ada sifat itu. Bila sifat cemburu kepada agama, kita akan bela diri kita sendiri. Kita akan bela Islam. Kita akan bela umat Islam. Kita akan bela hukum-hukum Allah. Nampak? Kalau tak ada sifat cemburu, kita tak akan peduli. Orang hina Islam pun kita diam, tak ada masalah. Ya? Dan lagi bukan apa saja, kita pula takut untuk bertindak. Ya? Orang-orang cara kita, agama kita, kita boleh dengar dan kita boleh terasai tidak apa-apa tekanan. Boleh tidur lena lagi. Makna kita tidak ada sifat ghirah. Ya? Maka itu kena ada sifat ghirah. Sifat ghirah ni, bila orang hina Islam, kita tak boleh tidur. Ya? Saya pernah tengok. Tuan-tuan boleh baca satu buku ditulis oleh Buya Hamka. Buya Hamka dia tulis satu buku. Dia karang buku tu, nama kitab tu Ghirah. Pergi di kedai kitab, dicari tengok ada nama buku Ghirah. Baca lah. Ya, kita nanti ghalid baca buku tu. Kita tak mau berhenti. Dia nipis tak banyak. Lebih kurang dalam 150 muka. Tapi isi kandungan dia sangat-sangat menarik. Kalau kita baca tu saja kita terasa begitu kecilnya kita, ya, dengan Islam. Itu panggil ghirah, ya. Baru kita tahu betapa penting orang Islam ni kena ada ghirah, ya. Antaranya kita nak makan. Kita nak makan minum kita akan jaga. Waktu yang ketiga yang kita kena penting mustahak, waktu makan. Waktu makan sebab Tuhan suruh. Ya ayuhar rasul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, manusia lah kita ni. Rasul ni kita lah orang Islam. Hendaklah kamu makan yang baik. Yang thayyibat tu ada halal, tapi yang halal belum tentu thayyibat. Nampak ya? Yang halal belum tentu baik, tapi yang baik dia tentu halal. Maknanya masa makan itu sudah mempunyai satu masa yang baik. Kita makan yang halal, makan yang baik. Masa-masa makan itu adalah masa yang sangat penting bagi kita. Yang ketiga. Tadi masa tidur, kedua masa makan. Ya. Yang keempat, masa kita berzikir mengingati Allah. Waktu-waktu kita berada dalam keadaan zikir, ya, dengan berbagai-bagai zikir, kita duduk, kita tentukan satu masa untuk berzikir kepada Allah. Ya, di mana kita kena ada zikir tiap-tiap hari. Tambah-tambah zaman serba kompleks sekarang ini, lebih banyak kita kena kuat zikir. Kalau kita tidak kuat zikir, kita mengundang penyakit. Akan datang macam-macam penyakit, stres, tekanan, nampak tak? Darah tinggi, kencing manis, apa semua nanti mari. Kerana kita kurang zikir kepada Allah. Ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Al-Quran kata, ketahuilah dengan zikrullah saja hati boleh jadi tenang. Nampak? Tak ada lain dah, tidak ada lain, tidak ada alternatif. Hanya dengan zikrullah hati boleh jadi tenang. Cara lain tak ada. Bukan duduk tengok wayang tenang. Duduk makan angin tenang. Nampak tak? Ya. Tengok udang ris tenang. Tak ada tu. Tak ada boleh. Lagi teruk minum arak bagi tenang. Buang fikiran minum arak. Ya. Semuanya tidak boleh menjamin ketenangan. Yang hanya boleh jamin ketenangan kamu, zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ketahuilah orang yang beriman kepada Allah, di mana mereka akan jadi tenang dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah saja hati boleh jadi tenang. So waktu zikir adalah masa yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita spend 10 minit untuk zikir subhanallah wa bihamdihi. 10 minit itu cukup tinggi nilai. Ya. Tak itu? La ilaha illallah wahdahu la syarika la ahadan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali. Berapa minit tu? Ya, 2 minit 2 minit. Kita dapat
2 juta kebajikan. Masya Allah. 2 juta kebajikan. Hanya baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali. Nabi kata dalam hadis. Jadi 10 minit tu yang kita kata 10 kali tu, dia punya masa dia menyebabkan kita dapat 2 juta kebajikan. Dia orang nak reti lagi, dia nak tambahlah zikir lah. Apa nak 10? Bawa 100 ya. Lagi banyak. Tuhan janji. Nabi apa? Ini waktu-waktu zikir yang keempat. Ya. Waktu yang paling penting kita kena jaga. Dan yang keempat, yang kelima, waktu kita, masa kita sedang berpuasa kepada Allah. Berpuasa. Itulah 5 waktu. Berpuasanya on diet lah. Secara langsung kita kata, secara khusus melalui ibadah. Ya. 5 waktu ni, 5 masa ni sangat-sangat berharga nilai. Maka bila kita sembahyang, masuk sembahyang tu kita kena ingat, aku sedang berada dalam waktu yang sangat berharga sekarang. Maka tu kena manfaatkan ibadat solat dengan sebaik-baik mungkin. Aku nak kena buat solat ni dengan sebaik-baiknya. Nampak tak? Sebab waktu ini sangat bernilai dibandingkan semua waktu yang lain. Nampak tak? Tak gitu? Ya. Jadi kita kena fahamlah. Sambung bagus ya. Dan seterusnya balik kepada sifat yang keempat. Orang yang akhlak baik ni, dia kena ada 4 sifat ni. Yang keempat, sifat adil. Yang paling payah. Paling payah. Adil ni masuk dia amanah, masuk dalamnya benar, nampak tak? Sifat benar masuk dalamnya, sifat amanah masuk dalamnya, nampak tak? Ya, sifat ikhlas masuk dalamnya, ya. Sifat sayang masuk dalamnya. Itu dah, ya. Sifat takut kepada Allah masuk dalamnya. Adil, satu sifat yang begitu besar. Antara sahabat Nabi ni yang ada sifat adil ni, siapa dia? Yang menonjol sangat, bukanlah yang sahabat lain, tidak. Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga Iblis pun takut dia. Iblis tak boleh usir dia langsung. Iblis tak pernah haru dia, tak pernah goda dia langsung. Iblis dia lari. Tengok dia. Nabi pernah tanya agak Iblis. Ketika datang Iblis, Allah suruh Iblis pergi jumpa Nabi. Hang pergi jumpa Muhammad, ya, Rasul ni, dia akan tanya apa hang kena jawab. Nampak tak? Iblis pergi jumpa Nabi. Nabi pun ambil peluang, tanya macam-macam soalan kat dia. Antaranya Nabi tanya, nampak tak? Kat siapa hang paling takut sekali? Dan hang paling tak suka, hang paling benci? Nampak? Dia tak tengok orang, dia kata tu sebelah. Dia buat tangan dia, Iblis. Sebelah. Oh, bakal ada sebelah ni, Umar ada sebelah ni. Dia tunjuk, sebelah. Dia kata, kalau kau tengok muka Umar, aku terbakar. Oh, nampak tak? Ya? Aku tengok muka Umar, aku akan terbakar. Kalau ada jalan tu kita lalu, nampak Umar, aku dipitah ikut lain. Dia kata. Macam mana Umar nak ganggu Umar? Nampak? Ya? Pernah jadi pada satu ketika lah hiburan kan. Adalah orang Habasyah duduk main tombak, dia duduk menari, tak bergendang. Nabi duduk dengan Aisyah. Aisyah budak lagi masa tu. Belum jadi anak dara lagi. Ya. Tak duduk dengan Nabi, tapi dah nikah dah. Nabi nikah dengan dia dah. Tak duduk sekali ya, pasal dia belum besar lagi. Nampak tak? Tapi Nabi bawa dia kan budak-budak nak seronok. Tengok orang duduk main tombak apa semua ni. Tengok Nabi pun duduk tengok. Ya, Abu Bakar masuk. Abu Bakar kata, awak dia duduk main depan Nabi ni. Betul tahu kan Nabi duduk ada? Nabi kita tak apa duduk lah. Abu Bakar duduk, kita tengok lah. Tak apa, kita enjoy tengok lah. Tak masalah. Yo, duduk pula Ali pula masuk. Nampak? Nabi kata, tak apa, dia duduk, kita tengok. Nampak? Umar masuk, dia pun lari. Ni yang duk main tombak tu lari sendiri, tak payah suruh berhenti. Maka berlari habis. Rasulullah kata dekat Umar, Iblis lebih takut kat hang lagi daripada dia. Nampak? Dia tak payah kata apa. Dia masuk je, dia pakai lari habis. Ini Umar. Nampak? Sehingga sampai ke dalam kubur pun dia boleh bagi nasihat kepada Munkar Nakir. Sampai tahap tu lah. Umar dia punya tahap tu. Kerana adil, dia punya adil cukup tinggi ya. Dia cukup adil sungguh. Ya, sampai dalam kubur pun dia pesan dekat Munkar Nakir.
Ni aku nak pesan kat pada dua orang ni. Kalau orang beriman mati, jangan main rupa lagu ni tau. Main rupa elok-elok. Jadi, nampak. Sedangkan malaikat ni siapa yang kena kontrol dia? Allah saja. Malaikat ni Allah punya. Allah saja yang ada hak untuk nak kontrol malaikat atau nak didik malaikat atau nak suruh malaikat. Lain pada makhluk tak boleh. Tapi Allah izin Umar boleh nasihat kat dia. Nampak? Memang muka nangkil bagi dalam rupa yang takut. Tak pernah main rupa manis. Siapa juga mati, muka nangkil akan datang dalam rupa yang sangat bengis yang menakutkan. Sehingga kepada Umar pada banyak rupa berdua. Apa tak boleh main kat aku rupa lagu ni tau, dia kata. Aku sahabat Nabi ni. Maka tu aku pesan kepada orang lah, mulai saat ini, kalau mana ada orang beriman yang mati, jangan datang rupa lagu ni, datang rupa yang baik-baik. Malaikat kata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat tu dia. Masya Allah. Sebab tu malaikat taatnya kepada Allah. Mana boleh taat kepada lain? La ya'sun Allah. Kan Quran kata. Tapi kelebihan adil yang daripada Umar. Jadi kita ni makna kata antara perkara yang kita boleh kawal jiwa kita, kawal nurani kita, kawal nafsu kita dan kita terpimpin dengan hidayah, kita kena ada sifat adil. Adil pada diri kita sendiri. Antaranya menjaga waktu-waktu salat, menjaga benda-benda yang haram jangan kita terlibat. Buat ya. Dan jangan kita zalim kepada orang, jangan buat nanya orang, Kita sentiasa tunaikan kita punya janji, sentiasa kita pegang amanah. Itulah sifat adil. Dia kalau buat begitu, insya-Allah iblis tak mampu nak goda, nak kacau kita. Itu satu senjata kekuatan yang boleh menghalang iblis daripada mengganggu kita adalah sifat adil. Sekarang dalam adil tu dia ada ramuan dia. Dia ada ikhlas dalam tu. Dia ada ifah dalam tu. Dia ada amanah dalam tu, nampak? Dia ada khauf dalam tu, Dia ada mahabbah dalam tu. Adil tu. Besar. Maka itu kita kena ambil faham. Jadi maknanya setidak-tidaknya kita kena fahamlah, Dengan sifat adil seseorang itu dapat mengendali sifat amarah dan hawa nafsu untuk selalu dalam jalan syariat. Dalam sifat ini, daripada sifat ini lahir dan berfikir dan bersiap dengan tindakan baiknya daripada segi sebab maupun akibatnya. Itu di antaranya keempat-empat sifat ini yang disebutkan sebagai sifat orang-orang yang berakhlak. Yang kata akhlak yang baik ada empat dia. Dia kata akhlak yang baik kita nak sebut, dia ni akhlak dia tinggi. Kita kena faham kerana dia ada empat. Pertama dia ada hikmah, orang yang berilmu. Hikmah dia orang yang berilmu. Itu yang pertama sekali kita kena faham. Kedua dia orang yang berani, saja'ah. Dan yang ketiga dia orang yang kita sebut sebagaimana tadi disebut oleh musannif dalam kenyataan-kenyataan kitab yang kita baca semua kitab lah. Dia ada sifat apa? Ifah. Dan akhir sekali sifat adil. Empat sifat ini memberikan tanda yang jelas bahawa seseorang itu sudah punya akhlak yang baik. Daripada empat sifat inilah dia akan berkembang, punya sawang-sawang sifat-sifat yang lain. Dia akan datang sifat yang lain. Faham ya? Cakap tu dapat insya-Allah. Kita akan sambung nanti pada kuliah kita akan datang untuk merujuk pada muka surat 6. Kebaikan mempelajari ilmu tasawuf. Kebaikan mempelajari ilmu tasawuf. Apa kebaikan ilmu tasawuf? Secara kasar ni kita kata tasawuf ni sebagai ilmu, dia sebagai hakim antara fiqh dan juga tauhid. Antara fiqh dengan tauhid ni hakim dia adalah tasawuf. Orang ada fiqh, orang ada tauhid, mengaji sifat 20, mengaji fiqh, tapi apa tu? Dah kita masuk muka surat, dia beri 6 ni muka surat. Baca cerita. Yang muka surat 4. Yang ini masuk kepada takbir ni, sifat adil ni. Sifat adil tak lepas lagi kita bagi habis. Sifat adil ni Berfikir matang sebelum bertindak, tidak tergesa-gesa dalam tindakan,
tepat dan teguh dalam pendapat, cerdas dalam tindakan dan selalu menjauhkan diri daripada tindakan sesuatu yang boleh membawa kehinaan dan mudarat. Ini antara sifat adil. Orang yang sifat adil ni dia akan ada macam itulah ya. Dia sedia memikir dan bersiap dengan tindakan baiknya segi sebab pun akibahnya. Dan yang ketiga, jika tidak ada sifat ini maka akan timbul sifat suka menipu, memperkecil-kecilkan dan menghina orang lain, jahil, gila dan lain-lain. Ini kita dapat sifat adil ni, tuan, kita pelihara sifat, kita pelihara sembahyang sunat awabin. Sunat awabin. Ya, sunat awabin. Pertama kita buat sunat awabin mutlak, kedua awabin ma'al istikharah, ketiga awabin ma'ahifdzul iman. Dia ada 3, dua lah. Itu antara maghrib dengan isya lah. Dia kata waktu itu. Tapi kalau kita dah tak ada kesempatan ni kita kuliah agama, mana ada nak buat. Kita boleh buat sebelum tidur. Sebelum tidur, ya, kita boleh buatlah sembahyang awabin juga. Boleh lagi. Ada ulama berpendapat kita boleh. Awabin ni boleh buat even lepas isya pun kita boleh buat. Ya. Macam kita sekarang sudah ada kuliah waktu maghrib, saya tak buat. Sebab berkuliah. Suruh orang buat, kita tak buat. Jadi kita kena buat juga. Nanti sebelum tidur kita buat. Dia bacalah surah-surah, antaranya sunat awabin ni 2 rakaat, kuliah qul Allah. Kemudian awabin hifdzul iman, bacalah Fatihah, kemudian ayat kursi qul Allah 6 kali. Itu hifdzul iman. Kemudian kita ambil pula istikharah ni, kita baca al-ha dengan wal asri. Ya, itu makna istikharah. Bila kita buat 3 ni, yang pertama awabin tu akan menolak sifat ghaflah. Sebab itu nama sembahyang tujuh dipanggil sunat ghaflah. Usalli sunatul ghaflah rakaatain. Nampak dia? Sunat awabin, ya. Tengok dalam Sabilul Muhtadin. Dalam Asyar Al-Banjari, kitab fiqh ada sebut. Ya, ada sebut dalam kitab fiqh. Dalam Asyar Al-Banjari, Sabilul Muhtadin sebut. Dia kata sunat ghaflah. Ya, bukan kata kita aja sebut ghaflah. Sembahyang sunat ghaflah pun. Sembahyang sunat tu dia akan tolak sifat ghaflah. Ghaflah ni apa? Lupa Tuhan. Ya, lupa nak syukur kepada Allah. Kita lupa Tuhan ni. Pertama lupa bersyukur, nampak tak? Ya. Kedua, lupa kepada hukum-hukum Allah. Ketiga, lupa untuk menyebut nama-nama Allah, berzikir. Ini yang kita kata ghaflah tu. Yang kata ghaflah tu dia lah. Kalau tu orang tu dia declare, aku ghaflah hari ni. Makna kata ada 3 benda lah dah. Betul ya, hang tak bersyukur kepada Allah. Makna kata tidak mengenal nikmat. Kedua, kita lupa hukum-hukum Allah. Allah tu kira lah halal, batal, apa semua ni lah. Nak kira tu, nak kira ulama semua tak boleh buat. Tu orang ghaflah bercakap tu. Nampak tak? Bahaya ya. Kita kena berhati-hati. Makan, minum, apa-apa juga. Kita kena cari benda yang halal, yang bersih, yang bukan syubhat. Dan yang ketiga, lupa nak sebut nama Allah. Sebab tu kita kena banyak sebut nama Tuhan. Supaya dia masuk ke hati. Ya. Daripada zikir lisan, masuk pada zikir qalbi. Kena zikir lisan dulu lah. Kalau tak zikir lisan, macam mana hati nak terima? Kita kena banyak sebut di lidah, baru dia akan turun ke hati. Daripada mata turun ke hati, daripada mulut turun ke hati. Betul tak? Itu dah. Zikir lisan tu kena banyak. Pegang tasbih. Lurut tasbih. Belegak lengkap. Jadi hati tu akan dengar. Dia ada telinga hati. Dia akan dengar. Ya, ni telinga ni akan ekspor dia keluar. Akan ekspor dia masuk. Ni, telinga ni. Sebab tu Nabi Imam Syafi'i kata orang sembahyang, rukun-rukun qauli wajib dibaca dan wajib didengar di telinga. Nampak? Imam Syafi'i kata. Sembahyang fardu, kita sembahyang kita baca rukun-rukun qauli, Fatihah, ya, tahiyat akhir surah-surah ni, surah sunat lah. Kita wajib dengar di telinga kita. Kerana nak bawa ke hati tu. Telinga tu dengar, baru dia bawa ke hati. Nampak? Dia turun ke sini, mulut kita tak bunyi, hati kita akan baca. Itu dia panggil zikir qalbi. Bila hati kita selalu membaca, dia akan bawa kepada ruh, dia masuk zikir ruh. Daripada ruh kita akan bawa kepada akal, zikir akal. Nampak? Oh, Masya Allah. Tapi kena mula daripada zikir mulut lah. Kalau mulut tak mula zikir, habis lain semua kelam. Tak nampak? Nampak tak?
Takutlah. Ini 100, ini 1000, ini 300. Nampak nama-nama Allah, 99 nama banyak kan. Nama-nama Allah ni, dia akan lekat di hati kita. Dia akan turun ke hati. Automatik dia akan turun di hati. Bila kita diam, hati kita akan bunyi. Nampak tak? Dia akan berzikir. Itu pakai zikir qalbi. Boleh faham itu kena kita buatlah. Ya. Dan ketika kesempurnaan 4 sifat ini bertambah, maka akan bertambah pula kesempurnaan akhlak seseorang. Sebaliknya, ya. Ketika kesempurnaan 4 sifatnya berkurang, akan berkurang pula kesempurnaan akhlaknya. Jadi, maknanya kata, ia bukan saja ilmu mengenal sifat-sifat hati dan keadaan jiwa, kata ahwal nafsi, tetapi ia juga ilmu untuk mengenal cara pencucian hati daripada sifat-sifat tercela, takhalli, dan menghiasi dengan sifat-sifat terpuji, tahalli, serta cara menempuh perjalanan suluk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara 4 sifat yang boleh kita lihat. Kita akan sambung di sini ya. Muka surat 4 tanda-tanda hati sakit. Fi qulubihim marad. Al-Quran kata, pada hati-hati mereka ada penyakit. Nak tengok penyakit apa? Inilah tafsiran yang paling penting. Tanda-tanda hati sakit. Kita kena tahu tanda-tanda itu. Ya, tanda-tanda hati sakit, tanda-tanda hati kita buta, tanda-tanda hati kita gelap, tanda-tanda hati kita keras. Dia ada lagi tu. Bukan satu tu saja. Ibnu Atha' Syekh Abdullah Al-Haddad Ba'lawi mengkategorikan hati itu dalam 4 keadaan. Ya, 4 keadaan kita kena usahalah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wassir lana umurana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.